Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul Mubhamat. Situ dah. Ayatul Mubhamat. Ayat-ayat hak mubham, hak tak jelas. Mubham. Gitu kot kita terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin. Bismillah. Ayatul Mubhamat, ayat yang mubham. I'lam anna ilmal mubhamati khabar dia marji'uhu, khabar dia lagi an-naqlul mahdu. I'lam, ketahuilah, anna ilmal mubhamat, sesungguhnya ilmu mubhamat ni yang tak jelas, yang ibham, khabar dia mubtada khabar, marji'uhu, bermula marji', tempat kembali, tempat rujuk dia, khabar dia an-naqlul mahdu, adalah naqal mahdu, semata-mata. Jadi bila mana demo jumpa ayat mubhamat ni, demo tak boleh kias, tak boleh sebagai-bagai, tak boleh ijtihad. Yang dimaksudkan dengan sini adalah ni, dia punya maksud dia kena naqal, kena pergi tengoklah Quran hadis, hak lain kata macam mana. Dia naqal saja, dia tak boleh buat hak lain. Wa nahnu nadhkuru ahamma ma warada fi dhalika. Wa nahnu, dan bermula kami ni, nadhkuru, kami akan sebut, ahamma, apa tu, sepenting-penting, ma warada fi dhalik, barang warada yang datang ia ma fi dhalik, pada demikian mubhamat. Kami nak bagi tahu berapa contoh ayat mubhamat, hak yang penting-penting ni. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Baqarah ayat 30. Inni, sesungguhnya kami, ja'ilun, kami nak menjadikan, fil ard, dekat muka bumi ni khalifah. Jadi khalifah ni kita tak boleh ijtihad, kita tak boleh kias. Yang dimasukkan dengan khalifah dekat sini adalah kita tak boleh macam tu. Lepas tu, bila mana khalifah ni mubhamat, apa maksud mubhamat? Dia punya maksud dia tu, kita kena cari dekat an-naqlul mahdu, kita kena tengok dekat Quran hadis, kita tak boleh kias sendiri. Huwa Adamu wa zawjuhu Hawa'u. Dia khalifah ni adalah Adam dan apa tu pasangannya Adam, iaitu Hawa. Bila mana Allah Ta'ala kata kami nak jadikan dekat muka bumi ni khalifah, maksud dia Nabi Adam, bukan orang lain. Kita nak ijtihad kata yang orang lain boleh tak? Tak boleh, sebab naqal dia bagi tahu Nabi Adam saja. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya ila akhir. Surah Baqarah ayat 204. Wa minan nas, sebahagian daripada manusia ni, may yu'jibuka qawluhu, mereka yang mentakjubkan akan kamu oleh perkataan dia. Dia kalau kecek ke, dia mau dengar sedap, kecek je lah, sedap. Huwa al-Akhnas ibnu Syuraik. Itu yang dimaksudkan dengan man kat sini. Wa minan nasi may yashri nafsah. Surah Baqarah ayat 207. Sebahagian daripada manusia ni, may yashri nafsah, mereka yang mengorbankan diri dia. Siapa dia ni? Huwa Suhaib, dia ni adalah Suhaib radhiyallahu ta'ala an. Wa minhum man kallama Allah. Surah Baqarah 253. Sebahagian daripada mereka, man kallama Allah, mereka yang kecek dengan Allah, Allah Ta'ala kecek dengan dia, berkata-kata. Qala Mujahid, berkata Mujahid, Musa alaihi salam. Man dekat sini adalah Nabi Musa. Moga datang naqal lain bagi tahu Allah Ta'ala cakap dengan Nabi Musa dekat Bukit Tur Sina tu. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Surah Baqarah ayat 253 juga. Dan sebahagian mengangkatlah oleh Allah akan sebahagian mereka rasul ni darajat, berapa darjat. Qala Mujahid, berkata Mujahid, huwa Muhammad, ini adalah Nabi Muhammad. Imra'atu Imran, surah Qasas ayat 9. Siapa yang dimaksud dengan isteri Imran ni? Hannah bintu Faqud, Hannah bin Faqud. Munadiyan yunadi lil iman, surah Ali Imran ayat 193. Orang yang memanggil
yunadi, yang memanggil lil iman, kepada beriman. Huwa, dia ni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut. Surah Nisa ayat 100. Wa may yakhruj, sesiapa yang keluar, min baitihi, daripada rumah dia, muhajiran, hal keadaan berhijrah, ila Allah wa rasulih, kepada Allah dan Rasul dia, thumma yudrikuhul maut, kemudian mendapatlah akan dia oleh mati. Dia keluar hijrah, dia meninggal tengah jalan. Huwa, siapa dia ni? Dalam hadis bagi tahu Damrah ibnu Jundub, Damrah bin Jundub. Kita tak boleh nak kias kepada orang lain. Jadi dia ni lah yang dimasukkan dengan ayat ni waktu berlaku tu. Damrah bin Jundub. Wa inni jarul lakum, surah Al-Anfal ayat 48. Wa inni, sesungguhnya saya, jarul lakum, jiran ataupun pelindung bagi kamu. Ana, mengkendaki dia, siapa? Suraqah bin Ibna Ja'sham, Suraqah bin Ja'sham. Idh yaqulu li sahibihi, surah Taubah ayat 40. Ketika berkatalah dia li sahibih, kepada saing dia. Huwa, sahib dia ni siapa dia ni? Abu Bakr bin Siddiq. Sahib ni adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa minhum may yaqulu dhalli. Surah Taubah ayat 49. Wa minhum, sebahagian daripada mereka tu, may yaqulu dhalli, mereka yang berkata idzalli, izilah kepada saya. Huwa, dia ni Al-Jad bin Qais. Wa minhum may yalmizuka fi sadaqat, sebahagian daripada mereka tu may yalmizuka fi sadaqat, mereka yang mencela akan kamu fi sadaqat, pada pembahagian sedekah, pembahagian zakat. Huwa Dzul Khuwaisirah, dia ni adalah Dzul Khuwaisirah. Ada inna'fu an ta'ifatin minkum. Dzul Khuwaisirah ni dia orang kata hak yang Wahabi tu, asal dia itulah Dzul Khuwaisirah. Khawarij ni asal dia daripada Dzul Khuwaisirah tu. Pergilah tengok dalam sejarah dah. Inna'fu an ta'ifatin minkum, surah Taubah ayat 66. Inna'fu, jika kami maafkan, an ta'ifatin minkum, daripada satu puak daripada golongan kamu. Ta'ifah ni satu puak, minkum daripada golongan kamu. Huwa, dia ni siapa dia? Ma'syir ibnu Himyar, Ma'syir bin Himyar. Wa minhum man ahadallah, surah Taubah ayat 75. Dia berita pendek-pendek, dia mau pergi, ustaz berita ayat, dia mau pergi cari sendiri. Sebahagian daripada mereka ni man ahadanallah, mereka yang buat janji kepada Allah. Huwa Sa'labah ibnu Hatib. Wa akharuna atarafu bidhunubihim, surah Taubah ayat 102. Wa akharun, dan yang lain ni i'tarafuna, i'tarafu, mereka mengaku bidhunubihim, dengan dosa-dosa dia orang, tak pergi perang tu. Hum sab'atun, dia orang ni ada 7. Abu Lubabah wa ashabuh. Ni bukan hak tak pergi perang, ni hak lain dah. Abu Lubabah wa ashabuh, Abu Lubabah dan sahabat dia. Wa Jadd bin Qais, Jadd bin Qais, wa Juzam, wa Aus, wa Kardam, wa Mirdas. Ada. Wa akharuna murjau, surah Taubah ayat 106. Wa akharun, dan yang lain murjau, yang diberi tempoh keputusan. Hum Hilal bin Umayyah wa Murarah ibn Rabi' wa Ka'ab ibn Malik wa hum al-thalathatu alladhina khulifu. Wa hum, dia orang ni al-thalathah, 3 orang, alladhi yang khulifu, yang ketinggalan. Khulifu ni tak pergi perang, ketinggalan. Inna kafainakal mustahzi'in. Inna, sesungguhnya kami ni, kafaina, kami pelihara, kami mencukupi, maksudnya kami peliharakan akan kamu al-mustahzi'in, al-mustahzi'in, daripada orang-orang yang mengejek tu. Surah Hijr ayat 95. Qala Sa'id ibn Jubair hum khamsatun. Hak al-mustahzi'in, hak yang nak mengejek tu khamsatun, 5 orang.
Al-Walid ibn al-Mughirah, Al-Asi ibn Wa'il, Abu Zam'ah, Haris ibn Qais, wal Aswadu ibn Abdi Yaghuth. Gitu. Hadhani ikhtasamu, hadhani khasman, surah Hajj ayat 19. Hadhani dua orang ni ikhtasaman yang duk berbalah. Akhraj asy-syaikhan, meriwayatkan akan syaikhan an Abi Dzar radhiyallahu an qala, berkata ia Abu Dzar, nazalat hadhihi al-ayatu, turunlah oleh ini ayat, hadhani khasmani fi Hamzah wa Ubaidah ibn al-Haris wa Ali ibn Abi Talib wa Utbah wa Syaibah wal Walid ibn Utbah. Jadi sebelum waktu perang tu, dia mari 3 orang panggil mubaris. Perang kan lawan ramai-ramai tu kan, dia mari dulu seorang lawan seorang. Tu mari hak yang belah orang Islam ni, Saidina Hamzah, Saidina Ali dengan Saidina Ubaidah bin Harith. Hak belah orang kafir ni Utbah, Syaibah, Walid bin Utbah. Lepas tu berlawan. Menang ke orang Islam Melaka. Imra'atan tamlikuhum, surah Nahl ayat 23. Imra'atan, perempuan, tamlikuhum, yang memiliki dia orang. Hud bagi tahu dia. Siapa dia raja tadi tu? Tamlik, yang memerintah, yang jadi raja kepada dia orang. Hiya Balqis bintu Syarahil. Jadi kalau kata zaman ayat yang cerita hak Nabi Sulaiman, Hud kata ada raja perempuan yang jadi raja tu, siapa dia? Kita nak kias ijtihad hak lain boleh tak? Tak boleh. Kita kena ikut naqal. Nas dia bagi tahu Balqis. Balqis lah. Gitu. Qaulal lati tujadiluka fi. Surah Mujadalah ayat 1. Surah Mujadilah ayat 1 tu. Perkataan orang yang berbantah dengan kamu. Dia ni Khawlah bintu Sa'labah fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sambungan ayat tu juga fi zawjiha, pada suami dia. Ini ni ayat surah Mujadilah ayat 1 ni dia masalah zihar. Huwa Aus bintu Samit, Aus ibnu Samit. Suami dia nama Aus bin Samit. Hak isteri tu Khawlah bintu Sa'labah. Zarni wa man khalaqtu wahida. Surah Muddatsir ayat 11. Zarni, tinggalkanlah aku seorang. Tinggalkanlah aku. Wa man khalaqtu, dan yang orang yang aku ciptakan wahida, sore. Bagi aku jumpa sore-sore dengan dia. Siapa dia ni? Huwa Walid ibn al-Mughirah, musuh Islam ni. Na'udzubillah. Asbabul ibham fil Quran. Sebab ibham. Kenapa boleh jadi ibham fil Quran, dalam Quran? Kenapa ada tempat yang ayat ni dia tak jelas, tak bagi tahu dengan jelas, bagi tahu man saja gitu. Kenapa ada macam tu dalam Quran? Lil ibhami fil Qurani asbabun. Bagi ibham, bagi yang tak jelas, fil Quran, di dalam Quran ni asbabun, ada beberapa sebab, mubtada muakhar. Ahaduha, yang pertama daripada dia di asbab ni, al istighna'u bi bayanihi fi mawdhi'in akhari. Al istighna', memadai, bibayanihi, dengan menerang dia ibham tadi tu, fi mawdhi'in akhar, pada tempat yang lain. Sebab apa datang dengan tak jelas? Sebab tempat lain dah bagi tahu jelas dah, jadi padai dah lah. Makna maksud dia dekat tempat lain. Ka qaulihi, seperti firman Allah Taala, siratal ladzina an'amta alaihim. Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, bagilah kepada kami jalan lurus. Apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kamu bagi nikmat kepada dia. Jalan ke apa Allah Taala bagi nikmat ni? Siapa dia ni? Jadi dia tak jelas. Tapi apa dia tak jelas? Moga tempat lain dah jelas dah. Moga tempat lain dah jelas tu orang panggil istighna' bi bayanihi fi mawdhi'in akhar. Padai dah dengan dah ayat kat tempat lain. Gitu. Fa innahu mubayyinun, fa innahu, maka sesungguhnya al ayat tadi tu mubayyanun, diterangkan, fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala,
ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah Nisa ayat 69. Ma'alladzi, bersama orang-orang an'amallahu 'alaihim, ya Allah Taala bagi nikmat kepada dia orang tadi tu, minan nabi, iaitu daripada nabi-nabi, was-siddiqin, dan siddiq, wasyuhada, dan syuhada, was-salihin, dan orang salih. Jadi bila surah Fatihah tu bagi, surah Nisa ayat 69 dia bagi tahu orang yang Allah Taala bagi nikmat ni siapa dia? Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang yang Allah Taala bagi nikmat adalah nabi, siddiq, syuhada, as-salihin. Tu bagi tahu jelas. Lepas tu dekat surah Fatihah tak bagi tahu pun. Surah Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim, bagilah kepada kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang kamu bagi nikmat. Siapa dia? Jadi hak dah bagi tahu dah tepat lain. Orang yang bagi nikmat tu adalah nabi, siddiq, syuhada, salihin. Jadi kita minta dalam surah Fatihah tu, minta supaya kita ni diberi jalan nabi-nabi, siddiq, syuhada, dan juga salihin. Amin. Faham situ? Sebab apa dia tak bagi tahu dalam surah Fatihah tu mubaham? Sebab dah royak kat tempat lain. Tu panggil padai, memadai. Tu sebab pertama. Atsani, sebab yang kedua, ayyata'ayyana lishtiharihi, sudah jelas lishtiharihi, kerana masyhurnya. Dah ta'yin ni dah jelas, ishtihar ni masyhur, dah famous dah, tak royak pun orang tahu dah kawan tu. Kaqaulihi, seperti wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah, wa qulna, kami kata, ya Adam, wahai Adam. Ini surah Baqarah ayat 35. Uskun anta wa zawjuka, masuklah kamu dan pasangan kamu al-jannah, ke dalam syurga. Sebab apa sebut pasangan? Pasangan ni tak jelas siapa dia pasangan Adam. Tapi sebab kita dah tahu dah Nabi Adam yang tak menikah ramai, dia menikah seorang tu je, Siti Hawa tu je. Hak nombor dulu tu kan, waktu-waktu awal-awal manusia tu Nabi Adam, betul Siti Hawa kedua. Jadi dah sebut kamu dan isteri kamu. Isteri tu mubaham, moga isteri yang mana? Tapi orang panggil istiharah, dah masyhur dah. Isteri Nabi Adam Hawa sore tu je. Jadi tak sebut pun tak apa, moga benda tu dah masyhur dah. Orang tahu dah. Walam yaqul Hawa, dan tak sebut Hawa, dan tidak sebut oleh Quran akan Hawa, li'annahu laisa lahu ghairuha, li'annahu, kerana sesungguhnya laisa lahu, tiada lahu Adam ghairuha, akan selainnya Hawa, kerana tak ada bagi Nabi Adam ghairuha, yang selainnya Hawa. Sebab apa tak sebut Hawa? Sebab tak ada dah bini yang lain, sore tu je. Jadi masuklah kamu dan isteri kamu ke dalam syurga. Isteri tu tak jelas tu, tapi dah masyhur dah, bini Nabi Adam sore aja, jadi tak sebut pun tak apa. Itu yang kedua. As-salis, yang ketiga, qasdus satri alaihi liyakuna ablagha fi isti'tafih. Qasdus satri alaihi, tak sebut jelas-jelas ni. Orang panggil sebab apa yang ketiga? Qasdus satr, niat nak tutup, niat menutup ke atas dia. Sebab apa tutup? Liyakuna ablagha fi isti'tafihi, supaya adalah ablagha, lebih bersangatan, fi isti'tafihi, pada menuntut kasih sayang. Isti'taf ni pada berkasih sayang, pada menuntut kasih sayang. Dia macam ni. Sebab apa tak sebut? Sebab kita sayang ke dia. Macam tu. Dulu dia jahat lah waktu dia kafir. Ayat ni turun waktu dia kafir dulu tu. Tapi waktu dia jahat dulu tu, ayat ni sebut cerita tentang waktu dia jahat kafir dulu tu. Tapi sekarang ni dia dah masuk Islam, dah jurus comel dah. Tak payah sebut lah, ini malu gitu. Sebagai contoh macam tu lah. Ni Nahwu surah Baqarah ayat 204. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya al-ayata. Sebahagian daripada manusia tu mayu'jibuka qawluhu fil hayati dunia, mereka yang mentakjubkan akan kamu oleh perkataan dia di dunia. Jadi waktu zaman ni orang kafir ni dia kecek sedap. Huwa, siapa dia tu? Al-Akhnasu ibnu Shuraih. Dia ni kecek sedap. Dia ni nama Akhnas bin Shuraih. Tapi dia ni waqad aslama ba'du, dan sesungguhnya dia telah masuk Islam selepas itu. Wa hasuna islamuhu, dan telah
cantiklah oleh Islam dia. Jadi Allah Ta'ala pun tak sebut jelas-jelas, pakai sebut mereka macam tu je. Sebab apa? Sebab macam nak berkasih sayang. Sekarang ni dia ada Islam, tak apalah, ni hak cerita dulu, macam tu. Ar-rabi'u, yang keempat, alla yakuna fi ta'yinihi kabiratu faidatin. Allah, bahawa tiada yakunu fi ta'rif, apa tu? Bahawa tiada fi ta'yinihi, pada menta'yin, pada menjelaskannya sesuatu tadi tu, khabar dia kabiratu faidatin, besar faedah. Tak ada faedah kalau nak bagi tahu jelas-jelas. Tak bagi tahu jelas pun tak apa. Orang tak kenal dia sangat pun tak apa. Nahu au kalladhi marra ala qaryah, surah Baqarah ayat 259. Atau seperti orang yang lalu di atas satu kampung. Was'alhum anil qaryah, surah Al-A'raf ayat 163. Was'alhum, tanyalah akan mereka, anil qaryah, daripada kampung, tentang kampung. Tanya. Jadi home tu siapa? Tak bagi tahu pun tak apa, yang penting nak cerita ni. Gitu. Al-khamisu, dan yang kelima, at-tanbihu 'alal umum. Bagi tahu ke atas umum. Walaupun yang berlaku tu orang panggil khas, tapi hukum dia kita nak umum. Wa annahu ghairu khasin, dan sesungguhnya dia tu ghairu khasin, bukannya khas. Bi khilafi ma law uyina, bi khilafi, hal keadaan menyalahi law uyina, kalaulah ditayinkan, dijelaskan. Nahu wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tu dah surah Nisa ayat 100. Wa man yakhruj min baitihi muhajira, siapa yang keluar daripada rumah dia hal keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian dia mati, dia ni dapat pahala. Memanglah waktu yang berlaku ni, ayat ni adalah kepada Dhamrah bin Jundub, tapi sebut man tu supaya nak bagi tahu hukum dia bukan kepada Dhamrah bin Jundub, semua orang. Siapa-siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, kalau dia mati dia dapat pahala. Walaupun yang berlaku zaman Nabi tu Dhamrah bin Jundub, tapi siapa-siapa pun kalau macam tu hijrah meninggal, dia ni dapat pahala. Sebab tu ayat Quran tak bagi tahu dengan jelas, bagi tahu man sesiapa gitu je. Ibham kat sini supaya nak bagi tahu hukum dia adalah umum, bukannya khas kepada seseorang tadi itu. Faham sini? Tafsirul Qur'ani wa ta'wiluhu wa bayanul hajati ilaihi. Tafsirul Quran, tafsir Quran, wa ta'wiluhu, dan takwilnya Quran, wa bayanul hajati ilaihi, dan terangkan hajat, menerangkan hajat ilaihi, kepadanya tafsir. Sekarang ni kita masuk bab tafsir, kepentingan tafsir dan takwil. Apa beza tafsir dan takwil? Waktu lifa fit tafsiri wa ta'wili, telah berselisih, diperselisihkan fit tafsiri wa ta'wil, pada tafsir dan takwil. Apa beza tafsir dengan takwil? Faqala Abu Ubaidin wa ta'ifatun, maka berkata Abu Ubaid dan satu puak, huma bima'nan, huma bermula keduanya tafsir dan takwil ni bima'nan, satu makna, sama aja. Qala ar-Raghibu, berkata ar-Raghib, nama orang, at-tafsiru a'ammu minat ta'wili, bermula tafsir ni a'ammu, khabar dia lebih umum, minat ta'wili, daripada ta'wil, wa aksaru isti'mali fil alfazi wa mufradatiha, dan aksaru isti'mali, bermula kebanyakan penggunaannya tafsir tadi itu adalah khabar dia fil alfazi wa mufradatiha, adalah pada lafaz-lafaz, wa mufradatiha, dan pada mufradatnya alfaz. Jadi tafsir ni dia banyak kepada satu-satu lafaz-lafaz. Zaidun fidari, Zaidun, tu fidari tu lafaz so tu, dekat lafaz dia lah, dekat kalimah dia. Wa aksaru isti'malit ta'wili fil ma'ani wal jumali, dan bermula kebanyakan penggunaan takwil tu pula khabar dia fil ma'ani wal jumali, adalah pada makna wal jumali, dan pada jumlah-jumlah. Jadi kalau takwil ni dia lebih kepada satu kalimah, satu ayat selalu dah. Dia lebih kepada makna. Kalau tafsir dia lebih kepada
hak satu-satu lafaz sebiji-sebiji tadi itu. Gitu dah. Mufradat dia. Itu pembeza antara beza dia. Lepas tu tafsir ni lebih umum daripada takwil. Wa aksaru ma yusta'malu fil kutubi ilahiyati, dan bermula kebanyakan barang yang digunakan takwil tadi tu, khabar dia fil kutubil ilahiyah adalah pada kitab-kitab yang bangsa ketuhanan. Jadi takwil ni kita guna dekat kitab hak yang jenis ketuhanan, Quran apa semua tu. Wa tafsiru yusta'malu fiha wa fi ghairiha, dan bermula tafsir tu khabar dia yusta'malu fiha digunakan padanya al-kutubul ilahiyah wa fi ghairiha, dan pada selainnya al-kutubul ilahiyah. Jadi tafsir ni dekat kitab yang ketuhanan pun guna, yang bukan ketuhanan pun guna juga. Dalam Quran pun boleh ada tafsir, dalam yang lain pun boleh ada tafsir juga. Tapi takwil kebanyakan dia dekat Quran. Orang panggil kutubul ilahiyah. Qala Zarkashi, berkata Zarkashi, at-tafsiru ilmu yufhamu bihi kitabullah al-munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tafsiru, bermula tafsir ni khabar dia apa dia? Ilmun, adalah satu ilmu, yufhamu bihi, yang difahami, bihi dengannya ilmu tadi tu, naik fa'il, kitabullah, akan kitabullah al-munazzalu, yang diturunkan ala Nabi Muhammad SAW, ke atas Nabi Muhammad SAW. Tafsir ni adalah satu ilmu yang kita nak faham Quran. Lepas tu wabayanu ma'anihi, dan menerangkan ma'anihi, makna-maknanya kitabullah. Kita nak faham Quran dan dia nak menerangkan tentang makna-makna Quran. Wastikhraju ahkamihi wa hikamihi, dan istikhraj, mengeluarkan ahkam, hukum hakamnya Quran, wa hikamihi, dan hikmah-hikmahnya Quran. Jadi tafsir ni kita boleh keluarkan hukum hakam daripada Quran, kita boleh keluarkan hikmah-hikmah daripada Quran. Wastimdadu dzalika, okey habis dah titik. Wal istimdadu dzalika min ilmi lughati, dan bermula istimdad. Istimdad ni ambilan. Tafsir ni kita nak buat daripada mana? Tu. Istimdadu dzalika, dan bermula diambil tafsir tu, khabar dia min ilmi lughati, adalah daripada ilmu lughah, wan nahwi, ilmu nahwu, wat tasrifi, ilmu saraf, wa ilmil bayani, ilmu bayan, hak balaghah tu, wa usulil fiqhi, usul fiqh, wal qiraati, ilmu qiraat. Wa yuhtaju, dan diberhajat akan tafsir tadi tu, lima'rifati asbabin nuzuli, untuk mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turun satu ayat, wan nasikhi wal mansukhi, dan nasikh dan mansukh. Jadi tafsir ni adalah satu ilmu yang kita boleh faham Quran, ilmu yang dia nak menerangkan makna-makna Quran, ilmu yang boleh dikeluarkan hukum hakam dan hikmah-hikmah daripada Quran. Faham sini? Tafsir tu buat daripada mana? Tafsir tu diambil daripada ilmu bahasa Arab, nahwu, saraf, bayan, usul fiqh, qiraat. Dan tafsir ni kita kena ada tafsir untuk kita boleh tahu asbabun nuzul dan juga nasikh mansukh. Zarkashi kata macam tu. Faham? Wa amma syarafuhu fala yakhfa, dan adapun kemuliaannya tafsir tadi tu, khabar dia fala yakhfa, maka tak tersembunyi ia tafsir. Tafsir mulia dia tak kena royak dah. Gitu, tak sembunyi. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Surah Baqarah ayat 2:9. Yu'til hikmata man yasha, bagilah oleh Allah akan hikmah kepada man yasha, siapa yang dia nak. Wa man yu'tal hikmah, dan sesiapa yang telah diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia ni telah diberi akan kebaikan yang banyak. Wa an Ibn Abbas, berkata Ibnu Abbas, fi qawlihi, pada firman-Nya Allah Ta'ala, yu'til hikmah, bagi hikmah tu, qala, berkata ia Ibnu Abbas, al-ma'rifatu bil Quran, tahu dengan Al-Quran.
Jadi yu'til hikmah, Allah Ta'ala bagi hikmah. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia sesungguhnya telah diberi kebaikan yang banyak. Maksud hikmah adalah al-ma'rifatu bil Quran, tahu dengan Quran, tahu tafsir lah. Nasikhihi wa mansukhihi, tahu nasihnya Quran, mansuhnya Quran, wa muhkamihi, ayat muhkamnya Quran, wa mutasyabihi, ayat mutasyabihatnya Quran, wa muqaddamihi, ayat muqaddam, wa muakharihi, dan ayat muakharnya Quran, wa halalihi wa haramihi wa amsalihi, dan halalnya dan haramnya dan peribahasa-peribahasanya Quran. Benda tu semua tafsir lah. Jadi Ibn Abbas kata hikmah tu adalah tafsir. Jadi siapa yang diberi pengetahuan tafsir, dia sesungguhnya telah diberi akan kebaikan yang banyak. Wa akhraja Abu Dzarrin Al-Harawi fi Fadailil Qur'ani, telah mengeluarkan oleh Abu Dzar Al-Harawi pada Fadailil Quran, pada kelebihan Al-Quran, dalam kitab, nama kitab lah, min tariqi Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada jalanan Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata dia, alladhi yaqra'ul qur'ana wa la yuhsinu tafsirahu kal a'rabiyyi yahuddu syi'ra hadda. Alladhi, bermula siapa, yaqra'ul qur'ana, yang bacalah ia alladhi akan Quran, tapi wala yuhsinu tafsira, tidak baiklah, tidak membaiklah, tafsirahu, akan tafsirnya Quran, dia tak tahu tafsir, kal a'rabi, seperti Arab Badui, yahuddu syi'ra hadda, yang dia bacalah syair, hadda, akan sebagai baca. Maksud dia kat sini, baca akan sebagai baca ni, baca hak tak faham. Arab Badui dia baca syair tu, kalamuna lafdhu mufidun kasaqi, baca tapi tak faham apa nama tu. Contoh gitu. Siapa baca Quran tapi tak erti tafsir, tak tahu ke apa makna dia, tafsir dia, sama seperti macam orang Arab Badui, dia baca syair tapi dia tak tahu makna. Wa akhrajal Baihaqi wa ghairuhu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a, mengeluarkan oleh Baihaqi dan selainnya Baihaqi daripada hadis Abu Hurairah marfu'. Abu Hurairah kata apa? Marfu' ni maksudnya Nabi kata, a'ribul qur'ana wal tamisu gharaibahu. A'ribul qur'ana, kamu jelaslah akan Al-Quran. A'rib ni dengan makna jelaslah. Jelas tu tafsirlah. Wal tamisu gharaibahu, wal tamisu, dan carilah gharaibahu, akan ajaib-ajaibnya Quran. Ada Nabi kata, dia mau jelaslah akan Quran tu, dan carilah hak-hak yang indah-indah Quran tadi. Wa akhraja Ibnul Ambari an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala li an u'riba ayatan minal Qur'ani ahabbu ilayya min an ahfaza ayata. Berkata dia Abu Bakar, li'an, benar-benar bahawasanya, u'riba, aku jelas, ayatan, akan satu ayat, minal Qur'ani, daripada Quran. Kalau aku boleh menjelas, aku jelas satu ayat daripada Quran. Khaba'anna ahabbu li an u'riba ahabbu ilayya min an ahfaza ayatan. Ahabbu, itu lebih aku suka, ilayya, lebih suka kepada aku, min an ahfaza ayatan, daripada bahawa aku hafaz satu ayat. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, kalau aku faham satu ayat, lagi aku suka daripada aku hafaz satu ayat. Wa akhraja aidan an Abdullah bin Buraidah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mengeluarkan juga oleh Ibnul Ambari daripada Abdullah bin Buraidah, daripada rajul, seorang lelaki, min ashabin Nabi sallam, daripada sahabat-sahabat Nabi sallam, qala, berkata dia rajul, lau anni a'lamu idza safartu arba'ina laila. Lau, kalaulah, anni, sesungguhnya aku, a'lamu, aku tahu, idza, apabila, safartu, aku bermusafir, arba'ina laila, 40 malam. Jawab dia, a'rabtu ayatan min kitabillah,
nescaya a'rabtu, aku dapat jelas ayatan akan satu ayat min kitabillah daripada siapa tu, daripada Al-Quran, la fa'altu, nescaya aku akan buat. Jadi ada seorang sahabat dia kata, kalaulah aku tahu kalau aku musafir 40 hari, 40 malam 40 hari, aku boleh faham satu ayat, aku akan buat. Gitu. Wa akhraja aidan min tariqi Sya'bi qal, telah mengeluarkan juga Ibnul Ambari daripada tariq jalanan Sya'bi qal, berkata ia Sya'bi, qala Umar, berkata ia Umar, man qara'al Qur'ana fa'arabahu, siapa yang membaca ia man akan Quran, fa'arabahu, maka dia jelas akannya Quran, jawab dia, kana lahu indallah ajru syahidin, nescaya adalah lahu bagi man tadi tu, indallah di sisi Allah, ajru syahidin, pahala orang mati syahid. Sayyidina Umar kata, siapa baca Quran dan dia jelas, dia faham, dia tahu tafsir Quran tadi tu, dia ni Allah Ta'ala nak bagi pahala syahid. Wa qala Suyuti, berkata Imam Suyuti, makna hadhil athari indi, bermula makna asar indi di sisi aku, asar ni lah perkataan Sayyidina Umar apa semua tadi tu, iradatul bayani wa tafsiri, adalah iradatul bayan, mengkendaki bayani, penerangan, wa tafsiri, dan tafsir. Sebab apa boleh kecek gitu? Lianna itlaqal i'rabi 'ala al-hukmi nahwi, kerana itlaqal i'rab, guna i'rab 'ala al-hukmi nahwi, di atas hukum nahwu, khabar dia istilahun hadisun, adalah istilah yang baru. Kita kata i'rab ni apa? I'rab ni nahwu lah. Itu hak hadis bagi tahu a'raba ni i'rab ke, tahu nahwu ke? Tak. Bukan a'raba dengan makna tahu nahwu, a'raba dengan makna jelas tafsir. Sebab apa? Sebab a'raba dengan makna tahu nahwu ni benda baru. Zaman sahabat dia orang tak kata i'rab tu dengan makna tahu nahwu. Bila dia orang zaman sahabat, bila dia orang kata i'rab tu adalah dengan makna jelas. Sama macam ni lah haram, halal, wajib, sunat. Hak yang kata wajib tu mesti kena buat, haram kalau sunat tu tak buat pun tak apa, haram tu tak boleh buat, makruh tu kalau buat tu tak adalah sampai tahap berdosa. Itu tu orang panggil baru, istilah yang baru. Zaman sahabat dulu tak ada orang sebut macam tu. Jadi zaman sahabat tu kalau dia orang sebut wajib boleh jadi sunat, kalau dia orang sebut wajib boleh jadi wajib betul, boleh jadi sunat. Kalau dia orang sebut sunat boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Kalau dia orang sebut haram boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Kalau dia orang sebut makruh boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Moga zaman dia tu tak ada lagi istilah macam tu. Kalau dia kata wa akrahu, dan aku benci, bukan kata aku makruh, aku mengharamkan. Hak yang makruh dengan makna makruh, hak yang tak sampai tahap dosa tu istilah yang baru. Begitu juga kalau sebut i'rab yang nahwu tu adalah istilah yang baru. Zaman sahabat tu tak ada, dia orang tak faham gitu. Tak ada lagi. Lepas tu yang kedua pula, wa li'annahu kana fi saliqatihim la yahtajuna ila ta'allumihi, wa li'annahu, dan kerana sesungguhnya, kana fi saliqatihim, kana adalah, fi saliqatihim, pada saliqah ni tabiat ataupun natural, alami, adalah pada tabiat mereka sahabat, watak dia orang tu, khabar dia, la yahtajuna ila ta'allumihi, itu la tahjuna la yahtajuna, tidak berhajatlah ia sahabat ila ta'allumihi, kepada belajarnya i'rab. Gitu. Jadi hadis yang bagi tahu kalau aku li'an u'riba ayatan, kalau aku boleh i'rab satu ayat, bukan i'rab yang i'rab nahwu ni, tapi i'rab yang dengan makna tahu jelas. Sebab apa? Sebab sahabat ni dia orang ni orang Arab fasih, dia orang tak kena belajar i'rab dah, dia orang reti awal lagi dah. Jadi sebut i'rab kat sini adalah dengan makna jelas.
Qala al-Asbahani, berkata al-Asbahani, asyrafu sina'atin yata'ataha al-insanu, khabariyat tafsirul Quran. Asyrafu sina'atin, bermula semulia-mulia sina'ah, kegiatan bahasa kita. Bermula semula-mulia kegiatan, pertukangan, kegiatan ya ta'ataha, yang buatlah akannya sina'ah al-insan oleh manusia, khabariyat tafsirul Quran, adalah tafsir Quran. Bermula kegiatan, benda yang manusia paling buat yang paling mulia adalah apa dia? Tafsirkan Quran lah. Gitu. Wa bayanu dzalika anna syarafas sina'ati, sebab apa boleh jadi kata benda yang paling mulia manusia buat adalah tafsir Quran? Bayanu dzalika, bermula penerangan demikian, anna syarafas sina'ati, sesungguhnya kemuliaan kegiatan tadi itu, imma bi syarafi mawdu'iha, imma sama ada bi syarafi mawdu'iha, dengan mulia maudhu' dia. Maudhu' ni tajuk, subjek, hantaran. Quran lah nak sebut macam mana lagi. Bi syarafi mawdu'iha, dengan mulia tuan dia, diri dia, Quran tadi itu. Wa imma hasina'ah, wa imma bi syarafi aradiha, dan sama ada dengan mulia gharad ni tujuan dia sina'ah. Wa imma li syiddatil hajati ilaha, dan sama ada li syiddatil hajati ilaha, kerana bersangatan hajat ilaha kepadanya sina'ah. Jadi sebab apa orang kata yang paling mulia adalah Quran, tafsir Quran? Yang pertama, idza urifa dzalika, maka apabila diketahui akan demikian, khabar dia, fasina'atut tafsiri, maka bermula sina'atut tafsiri, kegiatan tafsir itu, khabar dia, qad hazati syarafa minal jihati thalathi, qad, sesungguhnya, hazat, telah menghimpun, asyarafa, akan kemuliaan, minal jihati thalathi, daripada arah yang tiga. Dia ada, kita tafsir Quran ni perbuatan yang paling mulia. Sebab apa? Ni tengok daripada tiga arah ni. Amma min jihatil mawdu'i, sama ada daripada arah mawdu'. Mawdu' ni hantaran ataupun subjek dia. Apa dia? Fali anna mawdu'ahu kalamullahi ta'ala. Kerana sesungguhnya mawdu'nya tadi itu adalah kalamullah ta'ala, Quran. Alladhi huwa yanbu'u kulli hikmatin, alladhi huwa, yang bermula dia kalamullah tadi tu, khabar dia yanbu'u kulli hikmatin. Yanbu' isim tu asal, sumber setiap hikmah. Wa ma'dinu kulli fadilatin, ma'din ni gali, bahasa Indo dia panggil tambang kan. Emas kan ada tempat orang duk gali emas tu kan, tu. Dan tambang galian kulli fadilatin, setiap fadilat. Fihi naba'u ma qablakum, fihi, pada dia kalamullah tadi tu, naba'u ma qablakum, berita ma qablakum, benda yang sebelum kamu, wa khabaru ma ba'dakum, dan cerita ma ba'dakum, apa yang selepas kamu. Ada cerita orang dulu, ada cerita yang akan datang. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum di antara kamu, hukum di antara kita. La yakhluqu ala kathratir raddi, tidak menciptalah oleh Quran kalamullah tadi tu ala kathratir raddi, di atas banyak rad. Orang tak boleh nak rad Quran, tak boleh. Moga Quran ni dia mukjizat, dia i'jaz. Wala yanqadi ajaibuhu, dan tidak selesai, tidak habislah ajaibuhu, oleh keajaibannya kalamullah Quran tadi itu. Itu dari segi maudhu'. Maudhu' dia tu Quran tu hebat dah. Wa amma min jihatil gharad, adapun daripada arah gharad, maksud, tujuan, fali annal gharada minhu huwa al-i'tisamu bil urwatil wuthqa, kerana sesungguhnya al-gharada minhu, tujuan daripada dia tadi tu
ilmu tafsir ni khabar dia huwa dia gharad al-i'tisamu bil urwatil wusqa. Al-i'tisam, berpegang bil urwatil wusqa, dengan tali yang kuat, dengan tempat pegang yang kuat. Maksud dia Quran lah. Wal wusulu ila sa'adatil haqiqatil lati la tafna. Wal wusulu, dan sampai ila sa'adati, kepada kebahagiaan al haqiqati, yang hakiki, yang hakikat, allati, yang la tafna, tidak fana ia sa'adah. Apa tujuan? Kita nak berpegang dengan tali yang kukuh lah, kalamullah, dan supaya bahagia sampai kepada kebahagiaan yang tak fana. Wa amma min syiddatil hajati, dan adapun daripada bersangatan berhajat, fali anna kulla kamalin diniyin au dunyawiyin ajiliyin au ajiliyin. Fali anna, kerana sesungguhnya, kulla kamalin diniyin, setiap kesempurnaan yang bangsa agama, au dunyawiyin, ataupun yang bangsa dunia, ajiliyin, yang sekarang, au ajaliyin, au ajilin, ataupun yang akan datang, khabar dia muftaqirun ilal ulumi syar'iyyati, itu muftaqirun, berhajat, ilal ulumi syar'iyyati, kepada pengetahuan syariah, wal ma'arifid diniyati, dan kepada pengetahuan yang bangsa agama. Wahia, dan bermula ia al ulum tadi tu mutawaqqifatun 'alal ilmi bi kitabillahi ta'ala. Itu mutawaqqifatun, terhenti, 'alal ilmi, di atas tahu, bi kitabillahi ta'ala, dengan kitab Allah SWT. Sempat. Jadi insya-Allah kita akan masuk dekat ummahatu ma'khidhi tafsir. Induk ma'khidhi tafsir. Mak tempat ambilan tafsir. Hujan dah. Bagilah angkat baju apa semua. Sini. Wallahu a'lam.